Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khairul bin Muhammad Kamil, nombor metrik 000816. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang wa ma'am bihi najasun, iaitu saya akan membentangkan secara ringkasnya pada muka surat 125. Pada hari ini saya akan membentangkan secara ringkasnya untuk muka surat 125 dan saya akan menerangkan apa masalahnya dan akan menerangkan penerangan yang telah diterangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Antara masalah dalam petikan ini ialah wala takfilahuma ghusla wahida. Maksudnya dia tidak cukup dengan satu basuhan saja, iaitu bersuci dan mandi saja. Iaitu bermaksud satu basuhan, begitu juga dalam wuduk. Tetapi ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan qultu al-asah takfi wallahu alam, iaitu menurut asah satu istilah yang menunjukkan wujudnya khilaf, tak ada satu masalah dalam kalangan asal Syafi'i. Quyudah khilaf ini terbina atas dasar mempunyai dalil yang sama kuat. Ini adalah maksud daripada asah. Maka menurut asah mengatakan satu basuhan sudah memadai, hanya Allah saja yang mengetahui. Berdasarkan penggajian di sebelah sebentar tadi, terdapat beberapa masalah berkaitan istilah fiqh serta penerangan yang kita boleh perolehi. Antaranya ialah dalam membersihkan najis daripada badan. Menurut pendapat al-asah yang dipetikan sebentar tadi, mengatakan cukup satu basuhan sudah memadai, sama seperti mandi jikalau untuk haid dan berjunub. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Harmi. Nombor metrik saya 061698. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang muka surat 126. Jadi baik, yang pertama, waman aghtasala li janabatin aw nahwiha ka haidin wa nahwi jumu'atin ka aidin bi anawahima khasala an ghusluhuma kama law nawa al-farda wa tahiyyatal al-masjid. Jadi apa yang penerangan berlaku di sini, menurut Qila tidak akan tercapai antara salah satu mandi ini, iaitu jika dihimpunkan mandi untuk mengangkat junub dengan mandi sunat hari Jumaat, kerana kedua-dua ini mempunyai maksud yang lain. Jadi tidak boleh kita berniat mandi wajib dengan berniat mandi sunat, kerana yang fardu tidak boleh bercampur dengan yang sunat. Jadi seterusnya, qad sarrahu bi annahu law ijtama'a jum'atun wa kusufun wa qaddama al-kusufa summa khataba wa nawwa bi khutbatin al-jum'ah wal kusufu lam yasihu litasyriki bainal fardi wa naflin. Jadi di sini adalah menurut Qilah tidak sah menghimpunkan antara solat sunat gerhana matahari dengan solat sunat fardu Jumaat, kerana tidak boleh menghimpunkan antara fardu dan sunat. Jadi kita tidak boleh menggabungkan solat sunat dan juga solat fardu dalam satu solat yang sama. Sebab apa? Sebabnya adalah fardu tidak boleh bercampur dengan yang sunat. Jadi itu sahaja penerangan sedikit sebanyak tentang dua perenggan awal dalam muka surat 126. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi bin Abdul Razak, nombor metrik 060796, dan saya akan menyambungkan sedikit perbahasan mengenai bab mandi. Dan kata pengarang, walau ahdatha thumma ajnaba aw aksuhu, dan jikalau seseorang itu berhadas kemudian dia berjunub, ataupun sebaliknya, yakni dia berjunub kemudian berhadas, ataupun berhadas dan berjunub bersama. Kafal ghuslu, maka memadailah dengan mandi itu akan terangkat sekali dengannya wuduk, sama ada seseorang itu berniat wuduk ataupun tidak, ataupun perbuatan itu mengikut turutan wuduk ataupun tidak. Alal madhabi wallahu a'lam. Dan tidak dapat dipisahkan bahawa sesungguhnya janabah ini tidak sunyi daripada hadas. Sebagai contoh, janabah dan haid.
Seperti mana yang dimaklumkan oleh Ar-Rafi'i bahawa jika seseorang itu mandi untuk mengangkat janabah, maka hadas-hadas kecil yang bersamanya itu akan terangkat sekali. Dan inilah yang diibaratkan oleh penulis dengan perkataan kafar pada awal tadi. Dan adapun pendapat kedua mengatakan bahawa tidak cukup dengan niat wuduk semata-mata, bahkan seseorang itu perlu berwuduk di dalamnya. Dan pendapat ketiga pula mengatakan jika seseorang itu berniat wuduk, maka terangkatlah wuduk. Jika dia tidak berniat wuduk semasa mandi itu, maka tidak terangkatlah wuduk. Dan isu-isu wuduk yang disebutkan di atas akan berlaku sekiranya seseorang itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk semasa mandi. Dan adapun jika seseorang itu berhadas semasa tengah mandi, harus baginya untuk meneruskan mandinya hingga akhir, kerana hadas itu tidak menghalang akan sah mandinya itu. Akan tetapi seseorang itu tidaklah sembahyang sehingga dia berwuduk. Dan inilah yang dinukilkan di dalam Rawdah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung perbincangan pada muka surat 127 tentang bab najasah. Yubahul lirijali dukhulul hamami wa yajibu alaihim khaddul basari amma la yahillu lahum wa sawnu awratihim an al-kashfi بقدرة من لا يحل له النظر إليها وفي غير وقت الاغتسال كما علم مما مر ونهيهم الغير عن كشف عورته وإن ظنوا أنه لا ينتهي وقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه. Okey, ayat ini maksud dibolehkan bagi seseorang lelaki itu untuk masuk ke dalam bilik air dan diwajibkan ke antara mereka untuk menundukkan pandangannya daripada perkara yang tidak halal bagi mereka dan menjaga aurat mereka daripada terbuka daripada halayak orang ramai, dan selain daripadanya waktu untuk bersuci sebagaimana yang dia mengetahui tentang apa yang akan berlaku, dan dilarang pula untuk mereka daripada membuka auratnya. Dan telah diriwayatkan bahawa jika seseorang lelaki masuk ke dalam bilik air dalam keadaan telanjang, maka Allah SWT akan melaknatnya. Jadi hukum fiqh yang kita boleh dapat lihat kat sini adalah berdasarkan teks anna rajula idza dakhala al-hamama 'ariyan la'anahu malakahu, iaitu diwajibkan bagi seorang lelaki itu untuk menutup auratnya dan makruh apabila dia berseorangan bertelanjang. Dan ada pula warwa an-nasa'i wal hakimu an Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haramun 'ala ar-rijal dukhulul hamami illa bi mi'zar, yang mana Al-Nasa'i dan Al-Hakimi meriwayatkan daripada Jabir bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, diharamkan bagi lelaki masuk ke dalam bilik air kecuali dengan mengenakan kain penutup tubuh. Seterusnya pula adalah wayajibu an la yazida fil ma' ala qadri al-hajati wala adat wadabuhu an yaqsida tathhir wa tanzif la tarafuha wa tan'im. Okey, di sini terdapat hukum fiqh yang mana diwajibkan untuk tidak membazir dan berlebihan dalam menggunakan air semasa bercuci dari hadas, kerana tujuannya adalah untuk menyucikan dan membersihkan, bukan untuk membazir dan bermewah-mewahan. Dan akhir sekali daripada saya adalah wa an yusammiya lid-dukhul summa yata'awwadha kama fi dukhulil al-khalaq wa kadha fi taqdimi rijlihi al-yusra dukhulan wal yumna khurujan, iaitu sunat bagi kita untuk berlindung kepada Allah semasa memasuki tandas dan memasuki tandas dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Al-Wafi bin Abdul Halim, nombor metrik 060834. Poin utama yang penting dalam muka surat 127 adalah awalan wa an yatadhakaru bi hararati haratan nari jahannam li shabihi biha wa an la yadkhul idza ra'a fihi uryanan. Thaniyan wa yakrahu dukhulu qabla al-ghurubi wa baina insha'i li'annahu waqtu intishari shayatin wa yusannu liman yukhadhit nas at-tanzufu bi sawqa izalatiha syar'in wa rihan kariha wa husn ada ma'hum. ثالثا وإزالة النجاسة متوقفة على معرفة النجاسة فتذكره تبعا وهي اللغات كل ما يستقدر وشرعا مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. رابعا وعرفها بعضهم بكل عين حرم تناولها مطلقا في حالة اختيار مع سهولة تمييزها وإمكان تناولها.
لا لحرمتها ولا استكثارها ولا ضرورها في بدن أو عقل. خامسا وبحالة اختيار عن حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة. Pertama menerangkan diperingatkan kepada kita kepanasan api neraka adalah serupa dengan kita memasuki tandas secara bertelanjang. Seterusnya adalah isi yang kedua, dimakruhkan untuk kita memasukinya iaitu tandas sebelum matahari terbenam dan di antara 2 petang kerana di situ adalah waktu untuk syaitan berkeliaran. Disunahkan bagi orang yang bergaul dengan manusia untuk bersiwak, menghilangkan bau dan bau yang tidak menyenangkan, berakhlak baik dengan mereka. Seterusnya perkara yang ketiga adalah menghilangkan najis adalah bergantung kepada kita mengetahui tentang najis itu. Maka ingatlah dengan sebaiknya, dari segi bahasa najis adalah sesuatu yang kotor dan menurut syarak pula kotoran yang menghalang sahnya solat di mana ia tidak dibolehkan untuk solat. Dan perkara yang keempat adalah, dan sebahagian mentakrifkan bahawa najis adalah setiap perkara yang dilarang untuk makan jika tidak darurat. Dan perkara yang dilarang ini kadang-kala bukan kerana kemudaratannya dan juga bukan kerana kekotorannya pada badan dan akal kita. Maka beringatlah tentang perkara-perkara yang dilarang di dalam syarak. Dan poin yang terakhir iaitu perkara yang kelima, dan dalam keadaan darurat adalah dibenarkan untuk kita memakan najis dan makanan yang dilarang dengan kuantiti yang sedikit sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.